Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azanuddin. Jadi sehari ini saya akan terangkan tentang presentation satu saya, peradaban yang dengan tajuk yang saya pilih iaitu peradaban terhadap individu. So nombor matrik saya adalah 01DE20F1120. So let's go. Okey. Etika ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud watak. Etika merupakan piawaian yang berasaskan betul dan salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajipan manusia. Ia berkait rapat dengan nilai moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan masyarakat dalam menentukan perbuatan atau tingkah laku masing-masing. Kehidupan yang beretika akan memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup yang memberi faedah kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Okey, itu adalah sedikit sebanyak tentang pengenalan peradaban terhadap maksud etika. Okey, so kita teruskan dengan faktor pembentukan etika terhadap individu. Okey. Dia ada terdapat beberapa faktor, iaitu faktor yang pertama, faktor keadaan, dan faktor yang seterusnya adalah faktor pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga dari segi yang keluarga yang bermasalah atau sebagainya. Pengaruh rakan ni adalah seperti budaya-budaya lepak atau budaya pengaruh-pengaruh rakan yang tidak baik seperti itu. Okey, yang seterusnya adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup adalah seperti pengalaman-pengalaman masa silam yang kurang baik ataupun sebagainya. Nilai peribadi dan prinsip moral. Okey, yang itu datang daripada diri sendirilah. Okey, seterusnya kita akan terangkan tentang kesan terhadap faktor pembentukan etika terhadap individu. Okey, yang pertama, pengaruh keluarga. Okey, etika yang baik adalah penyumbang kepada kecemerlangan pembelajaran. Sebagai contoh, kalau keluarga tu harmoni, happy, so etika yang baik tu senang dia dipupuk. Etika yang baik tu senang dia dipupuk. So dia akan bebas daripada gejala sosial, gejala rasuah yang tidak baik. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pengaruh rakan. Pengaruh rakan ni seperti yang ada ni, sebagai contoh, kes remaja lari rumah, sokongan dia yang itu sebagai contoh yang tidak baiklah remaja dari rumah. Lepas tu yang baik pula, sokongan rakan itu pun boleh datangkan etika yang baik kepada diri. Yang vandalisme ni, dia ni macam satu contoh yang tidak baik. Rakan-rakan mempengaruhi dia untuk melakukan aktiviti vandalisme, merosakkan itu, menconteng sana sini dan sebagainya. Okey, faktor situasi pula seperti budaya lepak, keputusan yang bertentangan dengan nilai moral, sikap menolong mangsa kemalangan. Sikap menolong mangsa kemalangan ni, ni adalah salah satu contoh budaya yang baik ya. Etika yang baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat daripada apa yang saya dah buat untuk pembentangan satu ni, pembentukan etika seseorang individu atau remaja adalah berkait rapat dengan faktor-faktor seperti keluarga, rakan sebaya dan situasi. Ini kerana mereka mempunyai pemikiran dan tingkah laku yang kurang matang. Ibu bapalah insan yang penting boleh membimbing dan memberi tunjuk ajar berkaitan kelakuan yang baik dan nilai-nilai asas yang disanjung oleh masyarakat. Jadi ibu bapa adalah orang yang penting untuk mendidik etika yang baik. Sebab kata pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya. Kerana rakyat, jika mereka seseorang itu ketika masih kecil, dia senang untuk menerima apa yang kita ajar. Okey, begitu. Ibu bapa perlu sentiasa bersedia mendengar permasalahan anak-anak mereka dan meluangkan masa bersama supaya mereka tidak berasa keseorangan. Okey. Jika mereka berasa seseorang tu merasa macam ni, keseorangan, nanti
diorang boleh menghadapi something penyakit yang seperti depression dan sebagainya yang memberi impak buruk kepada seseorang itu. Ia akan membantu membentuk etika yang baik dan remaja tersebut boleh melangkah ke dalam dewasa dengan pemikiran yang matang. So mungkin etika yang baik yang dipupuk sejak kecil kiranya boleh membentuk etika yang baik untuk diri dia yang dewasa pada masa yang akan datang. So akan menjadi insan yang berguna. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya, Muhammad Hazanuddin, untuk pembentangan pertama saya.